Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazli Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-35. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-36 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang kafir itu membelanjakan harta mereka untuk menghalang manusia daripada jalan Allah. Mereka akan tetap membelanjakan harta itu, kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Bahkan mereka akan dikalahkan, dan ingatlah orang kafir itu akhirnya dihimpunkan ke dalam neraka Jahannam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitab tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-36 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa terdapat banyak riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat ini. Antaranya ialah peristiwa yang dialami oleh kaum kafir musyrikin selepas peperangan Badar. Atas cadangan Abu Sufyan, mereka mengumpulkan harta benda dengan tujuan untuk membalas dendam di atas kekalahan mereka. Walaupun dalam peperangan Uhud mereka berjaya membunuh sekitar 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi matlamat mereka untuk membunuh baginda dan memadamkan cahaya Islam tidak berhasil. Bahkan selepas peperangan Uhud, mereka terus ditimpa dengan kekalahan demi kekalahan. Nasib mereka bertambah malang apabila harta benda mereka hilang dan matlamat mereka pula tidak berjaya dicapai. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-36 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa semua orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya akan membelanjakan harta benda mereka untuk menghalang manusia daripada mengikuti jalan yang benar, iaitu Islam. Mereka akan membelanjakan harta benda mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalang manusia lain yang ingin mengikuti baginda. Tetapi dengan perbuatan mereka seperti itu akan menyebabkan mereka berasa menyesal. Ini kerana membelanjakan harta benda seperti itu merupakan suatu perbuatan yang sia-sia kerana digunakan untuk jalan syaitan. Bahkan mereka juga tidak berjaya untuk mendapat apa yang mereka kehendaki. Mereka menghadapi kekalahan demi kekalahan. Pada hari kiamat nanti, semua orang kafir akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam kerana mereka berterusan dalam kekafiran sehingga mati. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-36 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa sesungguhnya orang kafir itu selalu membelanjakan harta benda mereka untuk menyekat dan menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga membelanjakan harta benda mereka untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa selepas orang kafir Quraisy kalah dalam peperangan Badar dan selepas ketua mereka pulang ke Mekah, mereka membuat seruan kepada kaum kafir Quraisy dengan berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah menghina kamu dan telah membunuh pemimpin kamu. Oleh itu, berikanlah pertolongan dengan harta benda kamu untuk memerangi Muhammad supaya kita dapat menuntut bela ke atasnya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kita." Al-Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari menyatakan lagi bahawa selepas peristiwa tersebut, lalu turunlah ayat ke-36 surah Al-Anfal ini. Selepas dianjurkan kutipan derma, maka harta benda tersebut digunakan untuk menentang Islam, tetapi malang bagi mereka kerana harta benda itu tidak mampu untuk memberikan sebarang kesan dalam usaha untuk memadamkan sinar agama Allah dan memenangkan kekufuran. Ini kerana kesudahannya mereka mendapat kekalahan dan kehancuran. Ingatlah bahawa orang kafir itu akhirnya akan dihimpunkan dalam neraka Jahannam sebagai tempat tinggal mereka selama-lamanya, yang membawa kepada penyesalan, sama ada orang kafir yang terselamat daripada dibunuh dalam peperangan Badar ataupun orang kafir yang mati dibunuh. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-36 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-36 surah Al-Anfal ini menceritakan kepada kita mengenai perbuatan orang kafir yang membelanjakan harta mereka untuk menghalang manusia daripada jalan Allah, iaitu agama Islam. Tetapi akhirnya mereka berasa menyesal dan kecewa kerana mereka tetap kalah dalam peperangan menentang kaum muslimin. Ini bermakna mereka berasa rugi kerana harta yang mereka belanjakan tersebut telah menjadi sia-sia dan lebur begitu saja. Nasib orang kafir ini bertambah malang kerana mereka akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ayat ke-36 surah Al-Anfal ini memberikan pengajaran kepada kita supaya membelanjakan harta dengan cara yang betul, iaitu dengan cara yang diredai Allah Subhanahu wa taala dan mengikut ajaran Islam. Seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, umat Islam juga dianjurkan supaya membelanjakan harta di jalan Allah, iaitu menggunakan harta yang dimiliki untuk mengajak manusia kepada Islam, menafkahkan harta tersebut untuk urusan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan bagi orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seumpama sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana pada setiap tangkai itu mengeluarkan 100 butir biji benih. Sesungguhnya Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan ingatlah bahawa Allah Maha luas kurniaannya lagi Maha mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman menerusi ayat ke-274 surah Al-Baqarah, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang yang menafkahkan harta pada waktu malam dan siang secara bersembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tiada kebimbangan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa an Abi Mas'ud Al-Ansari qala jaa rajulun binaqatin makhtumah faqala hadhihi fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yaum al-qiyamah
sab'umi'ati naqatin kulluha maqtumah. Daripada Abu Mas'ud bahawa beliau berkata, seorang lelaki telah menginfakkan seekor unta yang diikat tali pada hidungnya. Maka dia pun berkata, unta ini diinfakkan untuk jalan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran untuk kamu pada hari kiamat ialah 700 ekor unta yang telah diikat tali pada hidungnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu sadaqah wa ya'khuzuha bi yaminih fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah hatta innal luqmata la tasiru misla Uhud. Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan kekuasaannya. Kemudian Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kalangan kamu seperti mana kamu membiakkan seekor anak kuda, sehinggalah sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang sehingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-36 surah Al-Anfal ini, pertama, setiap Muslim hendaklah membelanjakan harta dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala dan mengikut ajaran Islam seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya ialah menggunakan harta yang dimiliki untuk mengajak manusia kepada Islam dan menafkahkan harta tersebut untuk urusan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Kedua, jangan sesekali membelanjakan harta untuk melakukan perkara dosa, maksiat dan kemungkaran, apatah lagi membelanjakan harta untuk menghalang manusia daripada jalan Allah, iaitu agama Islam. Ini kerana perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah dan akan dibalas dengan azab siksaan di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.